Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar muka surat 66 yang bertajuk Jauhi Kawasan Ini. Muka surat 66 yang bertajuk Jauhi Kawasan Ini. Minggu lepas, hari Rabu, kita belajar tentang kata tanya. Sebab kita nak fokus kepada tata bahasa dahulu, tapi hari ini kita nak pergi kepada fokus membaca pantun. Kita akan belajar tentang pantun hari ni. Macam mana cara nak belajar baca pantun. Okey, kita tengok dekat muka surat 66 dengan 67. Dia bersambung muka surat 66 dan 67 ni bersambung. Okey. Kita tengok situasi yang berlaku. Ikut Cikgu Mimi. Jauhi kawasan ini. Ulang. Jauhi kawasan ini. Okey. Kejayaan pasti milik kita. Cikgu ulang. Kejayaan pasti milik kita. Okey, kita baca dulu perbualan di antara guru. Seorang guru ni nama dia apa? Suzana. Okey, ini muridnya. Cikgu dia nama Suzana, ini murid-muridnya. Okey, cikgu tanya apa? Murid-murid, di manakah kawasan larangan itu? Kawasan larangan selalunya dekat mana? Okey. Jadinya ada murid respon, di luar pagar sekolah, cikgu. Ada murid cakap, dekat luar pagar sekolah, cikgu. Okey, cikgu tanya balik. Mengapakah kawasan itu berbahaya? Mengapakah kawasan itu berbahaya? Okey, ada seorang murid ni, dia jawab, kawasan itu berbahaya kerana jalan raya di situ sibuk. Betul lah, betul tak dia cakap? Kenapa cikgu tanya kenapa bahaya dekat luar sekolah? Sebab dekat jalan raya dekat luar tu sibuk, banyak kenderaan. Lepas tu cikgu bagi tahu, ya murid-murid, kamu dilarang berada di luar pagar semasa waktu persekolahan. Tak boleh, tak dibenarkan untuk bermain-main dekat luar semasa waktu persekolahan. Sebab itulah pengawal keselamatan dia tutup pintu pagar tu sebaik saja awak dah masuk, semua murid dah masuk kelas. Dia akan buka balik semasa pulang. Okey. Kalau tak nanti awak terkeluar-keluar kan. Okey, cuba tengok ni. Sekarang awak dah faham kawasan larangan di luar sekolah. Kita baca. Ini adalah pantun. Pantun 4 kerat. Ini adalah pantun yang ada 2 warna. Warna yang pertama ni, 2 baris yang pertama tu adalah pantun dia. Dia bagi perumpamaan dia. Yang ini dia bagi makna dia. Ni makna dia. Bawah ni adalah makna dia. Okey, kita baca. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana. Luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Dia bagi tahu kita. Luar pagar tu kawasan larangan, elakkan diri daripada bermain di sana. Yang ni, yang 2 atas ni yang warna hitam tulisan ini, yang ini adalah lambang. Awak nak cerita pasal pisang ke, nak cerita pasal bunga ke, tapi awak kena kaitkan dengan jawapan dia. Ini perumpamaan dia, ni jawapan dia. Kalau awak perasan, baris pertama, dia punya hujung perkataan dia mesti sama. Kalau yang ni N, yang ni mesti N. Tapi yang kedua ni, kalau ni A, yang ni mesti A. Dia tak boleh N, P, B, C, tak boleh. Dia macam ni.
Tak apa. Awak masih tahun 1. Awak hanya perlu dengar cara untuk membaca pantun dahulu. Awak tak perlu tahu lagi, bukan tahap awak lagi untuk tahu dekat yang mana satu pantun, yang mana satu sajak. Awak hanya perlu dengar dahulu. Okey, sekarang kita pergi kepada pantun yang kedua. Okey, pantun yang kedua. Ikut Cikgu Mimi. Anak muda mencari rotan. Rotan dicari di hutan dara. Harus berwaspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Okey, apa dia cakap? Sekali lagi kita baca. Anak muda mencari rotan. Rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Nampak? Bila kita ambil alatan dekat stor sukan, tak boleh masuk ramai-ramai. Masuk, cikgu akan minta tolong 2 orang murid sahaja selalunya. Atau 3 orang lah. Tak boleh ramai-ramai masuk bilik stor sebab stor sempit. Banyak alatan dekat sini yang berbahaya. Jadi, apa maksud pantun ni? Kita hendaklah apa? Kita hendaklah, cikgu tulis kita hendaklah berwaspada ketika mengambil alatan. Hati-hati. Berwaspada tu maksud dia berhati-hati. Berwaspada tu maksud dia berhati-hati. Okey. Sekarang awak tengok gambar yang kedua. Okay, kita baca dulu pantun ni. Ikut cikgu. Ini nombor 1. Beli sepukal durian di dusun. Manggis seguni harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun. Bermain di sini mengundang padah. Okey, maksudnya apa? Kalau kita ada tempat dekat sekolah kita, ada tempat letak basikal dengan motosikal, betul kan? Bagi sekolah menengah, ada murid yang bawa motosikal sebab ada lesen dah, murid dah ada lesen. Tapi kalau dekat sekolah rendah, cikgu je yang bawa motor kan? Tak ada murid yang bawa motosikal. Tapi kat sekolah rendah ada murid yang bawa basikal, ramai yang bawa basikal. Boleh ke kita main dekat murid-murid lain, main dekat kawasan yang ada basikal ni? Tak boleh. Sebab apa? Cuba tengok ni. Kalau awak main kat sini, boleh menyebabkan motor jatuh, terbalik kena awak, timpa kena awak. Nampak ada murid ni. Cikgu bayangkan kalau awak dia main kat sini, dia tegur murid-murid ni, jangan main kat sini. Kalau main nanti motor jatuh kena kamu. Cedera. Motor dah lah berat kan? Cedera kamu nanti. Bermain dekat sini boleh mengundang padah. Mengundang padah tu maksud dia mengundang bahaya. Mengundang padah maksudnya mengundang bahaya. Jadi, kat sini kita tulis nombor 2. Kita tidak boleh apa? Kita tulis balik. Kita tidak boleh bermain di mana? Di tempat letak basikal dan apa ni? Dan motosikal. Kita tidak boleh bermain di tempat letak basikal. Cikgu kena tambah dan. Dan motosikal. Okey. Itu nombor 2. Nombor 3. Baca pantun sama-sama. Bangau sekawan
di tasik Chini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Cikgu bagi nasihat. Dengar nasihat kawan dia cakap, dengarlah nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Buat apa pun, keselamatan perlu diutamakan terlebih dahulu. Okey? Saya harap awak faham. Ini saja. Okey, jadi apa? Kita tidak boleh apa? Tidak boleh. Dia cakap apa tadi? Keselamatan diri perlu diutamakan. Jadi jawapannya, kita tidak boleh mengabaikan keselamatan. Kita hendaklah menjaga keselamatan diri. Kita boleh guna perkataan ni. Kita hendaklah menjaga keselamatan diri. Itu nombor 3. Kita hendaklah menjaga keselamatan diri. Alright. Okey, sampai situ saja. Awak tak perlu tulis apa-apa, awak hanya perlu dengar saja, kerana kita akan buat aktiviti pada muka surat 72 dengan 73. Latihan buku jilid 1.